他的。 Bagi agama Buddha, 对于这个佛教， Yesus adalah guru yang baik. 耶稣就是一个很好的父子老 Bagi 师。 saksi Yehova, 耶和华见证的， Yesus adalah ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah. 耶稣就是唯一第一个被创造的， Dan 被神 masih 创造的一 banyak 个。 lagi pandangan yang lain tentang siapakah Yesus. 还有其他的看法关于耶稣。 Ada yang berkata dia adalah manusia biasa. 有人说他是普通的一个人。 Yang jelas bagi mereka, Yesus bukanlah Tuhan. 短话来说，对他们来说，耶稣就是不是神。 Tetapi menurut saudara yang sebagai orang percaya, siapakah Yesus? 但是对于我们相信神的人，谁是耶稣呢？ Ada yang mau jawab, siapakah Yesus? 有人敢回答吗？谁是耶稣？ Yang mau jawab, siapakah Yesus? 有人要回答吗？Pak Dini。 Oke, Yesus. 耶稣就是神本身。 Pasti kita setiap orang percaya pasti kebanyakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Benar sekali. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. 对的，耶稣就是神，耶稣就是我们的父。 Tetapi banyak juga orang Kristen di hari-hari ini masih meragukan apakah Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. 但是在这个时代呢，还是有这个基督徒的人，他们还是迷惑着，到底耶稣是不是神呢？ Karena faktanya di luar sana banyak orang Kristen imannya goyah ketika dia dipertanyakan oleh agama lain, oleh teman-temannya. 因为在外面的这些基督徒呢，有时候被他们的朋友或者他们的周围的人问他们，他们的这个信心都被摇动了。 Ketika ada sekte-sekte tertentu mempertanyakan tentang bukti, di mana bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 因为他们就是问基督徒人，有没有证据代表着耶稣是神呢？ Agama-agama lain, sekte-sekte lain seperti saksi Yehova. 其他的宗教，比如说这个耶和华见证的， Mereka akan menunjukkan semua ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. 他们呢可以在圣经里面找到，然后解释给我们看，耶稣其实不是神。 Sungguh mengerikan saudara-saudara Hai, Tuhan, jikalau kita tidak mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. 这是一件很可怕的一件事。如果我们这些如果相信耶和华见证说耶稣不是神， Sehingga 这个很 mudah 严重。 disesatkan oleh ajaran-ajaran di luar sana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 所以我们会很容易被其他的宗教迷惑。 Hanya Alkitablah yang dapat dipertanggungjawabkan dan teruji dari abad ke abad kebenarannya. 只有圣经或者神的话可以做一个我们活的一个见证。 Maka untuk mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya bacalah Alkitab. 所以如果我们要认识我们的真神，我们就是要看我们的圣经。 Kalau kita lihat ya pengikut saksi Yehova 如果我们看这些耶和华见证的这个 itu 信徒们， itu rata-rata sebelumnya dia adalah Kristen 其实他们的背景呢，他们其实是基督徒的， yang mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan. 他们相信耶稣是他们的神的。 Tetapi faktanya mereka menjadi pengikut saksi Yehova yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. 但是到最后呢，他们就是说耶稣不是神。 Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， alasan utama orang atau kelompok-kelompok di luar sana yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan 唯一的一个理由对他们这些别的宗教说耶稣不是神的， menurut saudara, kenapa alasannya? 他的理由是什么呢？ Karena menurut mereka tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab 因为 yang menyebutkan bahwa Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. 因为对他们来说，在圣经里面没有说过耶稣就是亲自说我就是神。 Mereka bilang bahwa mereka tidak menemukan di dalam Alkitab 他们说他们在圣经里面没有找到， di mana Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." 他们在圣经没有找到说耶稣自己说我就是神，你来敬拜我， Ada nggak? 有吗？ Ada nggak di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? 有吗？在圣经耶稣说我就是神呢？ Ayo saudara-saudara kasih Tuhan, jika suatu hari saudara diajukan pertanyaan yang demikian, 如果有一天有些人问大家说，
Bagaimana saudara menjawabnya atau menghadapinya? 我们要怎样来回答呢？ Misalnya ada pengikut saksi Yehova yang datang menemui kita, 比如有一个耶和华见证的人来见弟 atau 兄姐妹 teman 们， atau saudara kita datang. 或者朋友或者亲戚来看我们，来见我们。 Oh, Anda orang Kristen. 哦，你是基督徒， Anda percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. 你相信耶稣是神， Tunjukkan ayatnya kepada saya. 你 Maka 可以 saya 在 akan percaya kepada Tuhan. 你可以在圣经里面找这个证据吗？然后我才可以相信你。 Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita? 是否我们可以好好来兼顾我们这个信心呢？ Di sini kita akan menemukan ada 3 macam orang Kristen. 在这里我们可以看到有3种的基督徒。 Pertama, orang yang pertama, 第一个人， ketika ia disuguhkan pertanyaan yang seperti ini, 当有一个人问他这种问题， dia malah jadi meragukan ketuhanan Yesus. 他就怀疑了神的同在， Karena pengetahuannya akan siapakah Yesus itu memang masih dangkal. 因为他认识的耶稣是神的还很浅， Sehingga mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. 所以很容易被迷惑。 Nah, ketika ada kelompok-kelompok lain dan datang menginjili dia ini, ayatnya nih, bahwa Yesus itu bukan Tuhan sebenarnya. 然后当有些人来到他来见他的时候，然后解释给他说，耶稣这个在圣经里面没有说耶稣是神给他看。 Orang yang kedua, 第二个人， orang ini memang tidak ragu akan ketuhanan Yesus. 这个人他是不迷惑、不怀疑神是耶 Dia 稣是神的， yakin dan percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan. 他相信100%的相信，用他的信心来保证耶稣就是神。 Tetapi dia tidak pandai menjawab ketika disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. 但是呢，当有这个问题来到他的面前的时候，他不晓得要怎样来回答。 Dan yang ketiga 第三种人 adalah orang yang yakin dan percaya akan ketuhanan Yesus, 是一个很相信100%的相信神，耶稣就是神， dan sekaligus dia juga bisa menjawab sesuai dengan firman Tuhan ketika ia dipertanyakan di mana bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 然后他也可以在圣经里面找到答案，然后给这些问他的问题的这个人 Jadi 给他答 saudara-saudara 案。 yang Tuhan, saudara termasuk orang yang mana? 所以弟兄姐妹们是属于哪一个人，哪一种人呢？ Pertama, kedua, atau yang ketiga? 第一种、第二种还是第三种人呢？ Jadi saudara-saudara yang Tuhan, saya pagi hari ini akan menjelaskan berapa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. 所以今天早上我要和大家分享一下，就是有一个证据，耶稣就是神。 Karena iman kita itu memang bukan iman yang buta. 因为我们的信心不是瞎的这个信息， Jadi saudara, di manakah ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? 所以在圣经里面是哪一个圣经说耶稣是神呢？ Sebenarnya banyak sekali. 其实很多， Tapi saya akan menunjukkan beberapa saja. 但是在这里我要分享给大家有几个圣经。 Mari buka Yohanes 1 ayat 1. 我们来打开我们的圣经，在约翰福音第1章第1节。 Yohanes 1 ayat 1. 约翰福音第1章第1节。 Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Firman di sini siapa, saudara? 道在这里是谁呢？ Ada yang mau jawab nggak? 有人要回答吗？ Yesus. 道就是耶稣， Firman di sini adalah Tuhan Yesus. 道就是耶稣。 Firman di sini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus untuk menyatakan keilahian Yesus. 道在这里说明是耶稣。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， pada mulanya adalah firman. 太初是有道， Kata-kata pada mulanya 这里说太初呢， dalam bahasa Yunani sama dengan dua kata pertama dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani. 在希伯来书那边说着， Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 起初上帝创作了宇宙万物， Pada mulanya sini 就是起初 adalah 的意 dua 思。 kata yang sama dengan barusan kita baca. Pada mulanya adalah firman. 起初在这里的意思就是一样，就是
刚才我们所读的是太初的一 Maka 样， kata-kata pada mulanya ini memiliki pengertian 所以这个起初有一个意思， bahwa sebelum ada materi apapun, 在这个宇宙万物还没有任 sebelum 何东 ada 西的时候， materi apapun yang diciptakan, di sana ada firman. 就是说在这些世界上、宇宙万物上还没有东西的时候， Sebelum ada materi apapun ya yang diciptakan, di situ ada firman, 就 yaitu 是 Yesus. 在还没有创造任何东西的时候，就是那时候就是有耶稣了，有道 Di 了。 ayat 1 juga tadi dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. 这里也说了，道与神同在， Dan firman itu adalah Allah. 道就是神。 Ini adalah inti dari doktrin Allah Tritunggal, 这 saudara-saudara. 这就是三位一体的一个道理。 Coba kita ganti kalimat yang tadi barusan kita baca, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firmannya itu coba ganti dengan Yesus. 如果我们把它改一下，就是道我们改成耶稣， Yesus bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. 就会变成耶稣与神同在。耶稣就是神， Bisa mengerti ya saudara-saudara kasih Tuhan? 明白吗？ Yesus bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. 耶稣与神同在，耶稣就是神。 Jadi kita orang Kristen ada berapa Allah, saudara? 所以，我们基督徒有几个神呢？ Jangan salah loh, jangan jadi 3 Allah 千 nantinya. 万不要错误啊！我们基督徒不是有三位神， Orang Kristen hanya ada 1 Allah, 我们基督徒只有一位神， tetapi 3 pribadi. 但是三体， Yesus satu dengan Bapa artinya apa? 耶稣与父一体，意思是什么呢？ Yesus satu dengan Bapa itu artinya hakikatnya, naturnya itu sama dengan Bapa. 意思就是耶稣他本来就是父了。 Ini loh, saya dengan saudara apa? 比如说，我和你是什么呢？ Saya dengan saudara adalah manusia. 我和你就是人， Satu hakikatnya, 就是是一体的， sama hakikatnya, 是一样的。 yaitu bahwa kita sama-sama manusia. 就是说，我们就是人， Tapi kita berbeda-beda pribadi. 但是我们的思想是不一样的。 Nah itulah Allah Tritunggal. 这就是神。 Nah saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹 di 们， ayat yang kedua sampai ketiga mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 第2节、第3节这里说，这道太初与神同在，万物是接着他造的，凡被造的没有一样不是接着他造的。 Di sini juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah pencipta alam semesta. 这里就是说，耶稣就是造宇宙万物的， Dia bersama-sama dengan Allah menciptakan alam semesta, 他与神同在，就是造着宇宙万物， menciptakan segala yang ada. 造着一切的东西。 Jadi ini membantah tuduhan dari bidat-bidat yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. 这就是Ini membantah tuduhan dari bidat-bidat bahwa yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah diciptakan. 这就是打破了他们这些外邦人说着耶稣是被创造的。 Jadi ayat yang ketiga ini membantah semua tuduhan tersebut. Tidak mungkin Yesus itu ciptaan. 第3节就是 Itu 要 Dia yang menciptakan. 第3节就是要打破他们所说的耶稣是被创造的。 Mungkin orang bisa juga berkata begini. 可能有人会这样说， Iya, Yesus diciptakan oleh Bapa, kemudian Yesus bersama Bapa lalu menciptakan yang lain. 对啊，耶稣是被父造的，然后耶稣与父同在，造着宇宙万物。 Pernah dengar nggak? 有听过吗？ Tetapi di ayat 3 tadi dikatakan bahwa tanpa Dia tidak ada suatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 但是呢，在第3节我们要好好的看，凡被造的，没有一样不是接着他造的。 Kalimat ini dengan tegas menyatakan bahwa apapun yang dijadikan atau diciptakan, Yesus yang menjadikannya. 这里很强调的对我们说，没有一样不是接着他造的，不是接着耶稣造的， Yesus yang menciptakannya. 是耶稣造的。 Oleh sebab itu Yesus tidak dijadikan atau tidak diciptakan. 所以说呢，耶稣不是被造的， Karena Dialah Allah. 因为他就是神。 Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。
Nah, saudara-saudara dalam Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Lalu seperti yang tadi saya singgung di awal, 然后我刚才说的， di manakah ayat Tuhan Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan? 在哪一个经文说这耶稣自己承认他是神的？ Buka Yohanes 13 ayat 13我们来打开在约翰福音第13章13节， sampai ke 14. 约翰福音第13章第13到第14节。 Yohanes 13 ayat 13. 约翰福音第13章第13到第14节。 Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 这里说你们称呼我父子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的父子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。 Tapi saudara, ayat ini masih bisa diperdebatkan. 但是这个经文呢还可以讨论， Ayat ini memang sedikit dipersoalkan karena dalam Alkitab terjemahan yang lain, 因为这个可以被讨论，因为在别的经文别的翻译经文 kata 呢， Tuhan di sini bisa diterjemahkan sebagai Tuan. 这里的主呢可以说是主人的主。 Jadi Alkitab terjemahan lain itu di situ Tuhan itu bisa diterjemahkan menjadi Tuan. 所以在其他的圣经，就是别语文的其他语文的圣经呢，它的翻译是主人的主。 Nah saudara, kata Tuhan diterjemahkan dari kata Yunani yaitu bahasa aslinya yaitu Kurios. 在犹太的犹太文呢，这个主呢意思就是 Kurios. Kurios， Itu bahasa aslinya itu adalah Kurios kata Tuhan ini. 这是在犹太的意思就是 Kurios 的意思。 Nah, kata Yunani Kurios di sini memiliki dua pengertian. 在这个 Kurios 里面有两个意思， Memang pada dasarnya memiliki dua pengertian, saudara. 因为在起初就是有两个 Makanya 意 mereka di 思的。 luar sana, terutama orang-orang yang di luar orang Kristen, mereka memakai ayat ini untuk memperdebatkan 所以在 bahwa 我 Tuhan 们 Yesus bukan Tuhan. 所以在基督徒以外的，他们就是用这个其他的意思来迷惑我们基督徒。 Ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah 有两个意思，第一个意思是 memang Kurios itu Tuhan, Kurios， yaitu yang ilahi. Kurios 的意思就是神。 Dan pengertian yang kedua adalah Tuan, yaitu insani, 第二的意思就是主， itu manusia. 就是主人的主。 Jadi bagaimana kita tahu bahwa yang dimaksudkan itu kata di situ Tuhan itu adalah benar-benar Tuhan? 所以说我们要怎样来分别在刚才我们所读的这个主是属于上帝的主呢？ Mana untuk mengetahui makna yang sebenarnya yang tergantung di situ adalah harus diterjemahkan sesuai konteks. 所以在我们所读的，我们要好好来看一下，我们要怎样来解释？ Nggak bisa copot satu ayat dan kita mengartikan sendiri. Kita sebagai orang Kristen untuk mencari kebenaran harus lihat seluruh bagian Alkitab. 不可以随随便便就是乱拿其他的经文来解释。我们要看整本的圣 Oleh 经， sebab itu kita perlu melihat bagian lain dalam Alkitab. 所以我们可以在其他的圣经来找这个答案。 Misalnya di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11, coba buka. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. 我们来打开腓立比书第2章第10到第12节。腓立比书 Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 在腓立比书第2章第10节这里说，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无补其息，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。 Segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Kurios, Tuhan. 就是
全世界都承认称呼耶稣就是神。 Kalau arti kurios ini yang seperti tadi saya kasih tahu bahwa ada dua pengertian kurios itu yaitu Tuhan dan Tuan. 刚才我说的这个 kurios 是两个意思，第一个就是神，第二个就是主人的主，就是人的。 Arti kurios ini adalah Tuhan seperti yang dituduhkan oleh agama-agama lain, saksi Yehova dan sebagainya. 如果这个耶稣我们刚才说的是第二个的意思，就是主人的，就是外邦人说的这个人的主人的话， Maka kita perlu bertanya, Tuhan seperti apakah yang harus setiap lutut bertelut? 然后就是有一个疑问了，对我们这个基督徒有一个很大的疑问：我们为什么在这里说无不口称耶稣基督为主？ Kalau itu cuma Tuhan, 如果他 Tuhan 只是 apakah itu yang setiap lutut itu harus berlutut kepadanya? 如果只是主人的话，为什么可以在这个一切在天上的、地上的都在地下的因耶稣的名？ Tuhan yang seperti apakah itu sehingga segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi harus berturut-lutut. 就是说，是怎样的主人让这个天上的、地上的和地底下的因他的名无补其妻呢？ Oleh sebab itu kata kurios di sini diartikan sebagai Tuhan, bukan Tuan. 所以说呢，这个 kurios 在这里的意思就是神，而不是主人， Tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. 不可以翻译成主人，就是人的主人。 Dan saudara-saudara dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， inilah ayat ini yang selalu mereka pakai untuk memperdebatkan pada kita siapakah Yesus. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena terjemahan aslinya itu bisa Tuhan juga. 就是这个原因，其他的宗教用这个圣经来迷惑我们这些基督徒，就是在这里说着主人的主，主人就是人，我们人的主。 Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， selain itu untuk menyatakan ketuhanannya, 还有如果还有证据说是耶稣是神， Yesus sebenarnya tidak harus mengatakan kata-kata akulah Tuhan, sembahlah aku. Sebenarnya nggak perlu. 其实耶稣他不用说我就是神，你来敬拜我，是不必 Nah 的。 saya tanya, Pak Jokowi apakah perlu dia mengatakan saya presiden? Baru kita bisa percaya bahwa dia presiden. 我来问大家，是否做公益说我就是总统，你们才相信他是总统 Apa 吗？ perlu Pak Jokowi berkata terlebih dahulu bahwa akulah presiden, baru kalian mau percaya bahwa dia presiden? 是否做公益他要亲自说我就是总统，我们大家才相信他是总统？ Orang bisa melihat dari kuasanya. 不必的，因为人可以看到从他的权柄。 Nah, ada banyak yang Yesus lakukan untuk menyatakan keilahiannya bahwa ia adalah Tuhan yang sesungguhnya. 相等的，耶稣他可以用他的方法让我们看见他就是神。 Sebenarnya banyak sekali, tapi saya akan memberikan beberapa. Markus 2 ayat 5. 其实很多，但是我们来看一些，就是在马可福音第5章。 Markus 2 ayat 5. 对不起，马可福音第2章第5节， Dan yang ke-10. 还有2章10节。 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 第5节这里说，耶稣见他们的信心，就对探子说：“小子，你的罪赦了。” Di ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. 然后在第10节这里说，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。 Untuk saudara, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia kalau dia bukan Tuhan? 对大家我们来想一下，还有谁呢可以赦人的罪的？ Dengan mengampuni dosa jelas menegaskan bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. 在圣经只有说过，只有耶稣有这个权柄来赦我们人类的罪。
Dan secara tidak langsung dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. 在这里就可以说他就是神啊。 Siapa yang berkuasa mengampuni dosa selain daripada Allah saja? 还有谁有这个权柄能舍人类的罪呢？ Manusia, 除了神， Tuhan. 人吗？主人吗？ Tidak mungkin saudara-saudara. 不可能的。 Lalu ayat selanjutnya, Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13. 在启示录第22章第13节， Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 这里说我是阿拉法，我是俄梅加，我是首先的，我是末后的，我是初，我是终。 Ini adalah pengakuan Yesus secara tidak langsung bahwa ia adalah Tuhan. 这里就是说了，耶稣就是神。 Sebenarnya tidak perlu mengatakan bahwa akulah Tuhan. 其实耶稣不必要说我就是神， Dengan perkataan-perkataan yang lain tuh sebenarnya kita bisa melihat bahwa dialah Tuhan. 用别的话语，他就是我们就可以看得出耶稣他就是神了。 Sebab siapakah yang kekal adanya yang tidak berawal? 因为还有谁是首先还有没有幕后的呢？ Tidak berawal loh. Kita semua ada awalnya, tetapi dia tidak berawal dan tidak berakhir. 这里说我是初，我是终了，还有谁是这样的 Siapakah 人？ dia kalau bukan Tuhan? 还有谁不是？还有谁？他是谁呢？如果不是神， Tidak ada saudara. 没有了。 Ibrani 1 ayat 10. 希伯来书第1章第10节。 Ibrani 1 ayat 10. 希伯来书第1章第10节。 Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Kata Tuhan di sini, 这里说又说主啊，你起初立了地的根据。 tidak mungkin diartikan sebagai Tuhan. 这里说主啊，主啦，就是代表着主人的主。 Karena kita lihat ayat sebelumnya di ayat 8. 因为我们看在第8 Ayat 节， 8. 希伯来书第1章第8节， Kita lihat ayat sebelumnya yaitu di ayat 8. 我们来看 Tetapi tentang anak, ia berkata. Siapa berkata? Allah berkata. 这里说轮到子 Tentang anak, 却说， ia berkata, tatamu ya Allah 这里说轮到子的意思就是耶稣却说， tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 这里说神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正治的。 Ia disebut Allah yang mempunyai tata yang kekal. 这里说他是有宝座，是永远的宝 Dan 座。 di ayat 10 dia dikatakan dia di situ dikatakan ia adalah pencipta langit dan bumi. 然后在第10节这里说他是创造宇宙万物的。 Semua ayat ini, semua yang tadi barusan kita baca itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. 刚才我们所读的这些圣经呢，就是代表着耶稣他不是主人，而是主。 Kalau dia Tuhan, mana mungkin bisa melakukan semuanya ini? 如果他是人的这个主人的人呢，他哪有这样的能力、这样的权柄来 Saudara, 做这些东西？ saudara kasih yang 亲爱的弟兄姐妹们， Tetapi tidak sedikit orang yang telah menamakan dirinya orang Kristen. 但是有些基督徒他们说他是基督徒， Memiliki pandangan yang keliru 有 tentang 错误 siapakah Yesus itu. 有错误的看法，关于耶稣是谁， Ada banyak 关 orang 于谁是耶稣。 Kristen, dia memang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. 有很多基督徒相信，对，耶稣是神， Tetapi Yesus itu kedudukannya itu tidak sama dengan Bapa. Dia kedudukannya itu Yesus lebih rendah dari Bapa. 但是在他们的看法，耶稣的位置呢和父的位置是不一样的，耶稣比父比较低一点， Benar nggak saudara-saudara? 是这样吗？ Yesus sama dengan Bapa atau dia lebih rendah dari Bapa? 耶稣和父是相等的，或者耶稣比父比较低呢？ Anda mau jawab nggak? 有人要回答吗？ Yang jawab lebih rendah dari Bapa siapa? 说耶稣比父比较低的是谁？他的 Yang 地位比较 menjawab 低 lebih 的。 rendah dari Bapa, Yesus lebih rendah dari Bapa, coba angkat tangan. 如果有谁在这里说耶稣的地位比父比较低的呢？有谁说的？ Nggak ada ya? 没有啊。 Oke.
Oke, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ada yang beranggapan bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi kedudukannya itu lebih rendah dari Bapa. 有人觉得耶稣就是神，但是他与父的地位，他比父比较低一点， Hati-hati loh saudara-saudara kasih dalam 千 Tuhan. 万要小心。 Kita sungguh harus mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya. 我们要认识我们的耶稣到底是谁。 Nah, salah satu alasan mengapa mereka beranggapan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, 他们的原因说耶稣的地位比父比较低，是因为 karena di Alkitab Yesus juga disebut sebagai anak Allah. 因为在圣经说的耶稣就是神的儿子， Ya kan? Yesus adalah anak Allah kan? 对吗？在圣经说耶稣是神的儿子， Saudara, Yesus sebagai anak Allah itu adalah gelar. 神的儿子在这里说就是这一个标记。 Kita sebagai orang percaya adalah anak-anak Allah. 我们也是神的儿子， Apa bedanya gelar anak Allah yang ditujukan bagi orang percaya sama dengan gelar Allah yang ditujukan pada Yesus? 有什么分别呢？这个记号就是我们和耶稣都是神的儿子，有什么分别呢？ Bisa bedakan nggak? 可以来分别吗？ Gelar anak-anak Allah 这个 tujukan kepada kita 我们被称呼是神的儿子， itu bentuknya jamak, yaitu ditujukan kepada manusia. 这就是给了我们这些人， Itu adalah istilah yang merujuk kepada hubungan yang intim antara kita dengan Bapa. 这是代表着我们和我们的父有一个很亲密的关系。 Dalam perjanjian baru, 在新约， untuk menjadi anak-anak Allah 如果要成为神的儿子，而你 ada persyaratannya, 有其他的步骤， yaitu ketika manusia diangkat oleh Allah menjadi anak karena ia percaya kepada Yesus. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. 第一个步骤就是当我们人相信了耶稣是神的儿子的时候，我们就是变成了神的儿子。 Syaratnya cukup menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. 他的这个条件就是我们要相信耶稣是 Namun 神。 gelar anak Allah dalam bentuk tunggal yang ditujukan kepada Tuhan Yesus 但是这个神的儿子在耶稣的身上是不， itu merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. 这就代表着是一样的，耶稣和父是一样， Memiliki 和神是一样 pengertian 的， kesamaan hakikat dengan Allah. 就是和耶稣和神是一样的， Berbeda 相同 dengan 的。 gelar anak-anak Allah yang ditujukan kepada kita. 但是不一样，对我们这些人的这些儿子对我们这个人的意思是不一样。 Kita dengan Allah hakikatnya berbeda. 我们和神是不相等，是不一样的。 Kita itu manusia, dia itu Tuhan Allah. 我们是人，他是神，他是上帝。 Nah, saudara-saudara kasih yang Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Yesus disebut anak Allah bukan berarti bahwa Allah itu seperti manusia memperanakkan. 耶稣是神的儿子，不是代表着这个上帝这个神就是生了孩子， Bukan seperti seorang manusia yang beranak, bukan. 不是好像我们人类生了一个孩子。 Istilah anak Allah bagi Yesus, Yesus disebut anak Allah itu tidak berarti bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa. 这里的在这里说耶稣是神的儿子，不是说着耶稣的地位比父比较低，不是。 Karena makna gelar anak di sini adalah suatu persamaan hakikat dengan Allah. 因为在这里的意思就是说，耶稣与神是相等的，是一样的， Bahwa Yesus dan Bapa itu sama hakikatnya, sama-sama Allah. 就是耶稣和父是一样的，一样都是神。 Buktinya mana? 证据在哪里呢？ Nah saudara, kita harus ingat bahwa istilah anak Allah itu harus ditafsirkan menurut pengertian zaman dulu. 弟兄姐妹们，你们要了解一下，这个神的儿子在 Zaman dulu. 在 Zaman itu. 在那个时代是有要解释的， Dan pengertian istilah anak Allah pada zaman itu memiliki pengertian 在那个 kesetaraan dengan Allah. 在那个时代的神的儿子是他和神是相等的，是一样的。 Saya ulangi ya. Pengertian istilah anak Allah pada zaman dulu ditafsirkan sebagai kesetaraan dengan Allah. 以前的那个时代的神的儿子的意思就是与父
与神是相等的，是一样的， Buktinya 地位 mana? 是一样的。证据在哪 Mari 里 kita 呢？ buka Yohanes 5 ayat 18. 我们来打开圣经，在约翰福音第5章第18节。 Yohanes 5 ayat 18. 约翰福音第5章第18节。 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. 这里说，所以犹太人，对不起，所以犹太人越发想要杀他，因他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。 Jadi jelaskan saudara-saudara yang Tuhan. 所以很清楚， Jadi arti gelar anak Allah pada zaman itu adalah kesamaan, kesetaraan dengan Allah. 就是说那个时代，耶稣的时代的神的儿子，就是说的自己和神当作是平等的， Setara, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. 与父是平等的，没有比较高，没有比较低的。 Beda dengan pengertian kita sebagai manusia pada saat ini adalah bahwa bapak dengan anak itu berbeda, tidak setara. 但是呢，到我们的这个时代呢，就是我们这些新业的人的时代呢，我们却说上帝耶稣与父是不相同的，不平等的。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sebenarnya untuk melihat sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu, kita harus menggali sampai ke dalam-dalam. 所以如果要正式了解这个意思呢，我们要比较深入的去了解一下， Kita juga nggak bisa lihat hanya 1-2 ayat, 因为我们不 lalu 能， mengambil kesimpulan. 因为我们不能只有看2节或者3节经文来判断这个就是 Karena kita 答案， harus melihat keseluruhan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. 因为我们要看从这个全本的这个圣经，从起初到这个启示录来看整本的这个圣经。 Jadi setelah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, 然后当我们听了今天早上的道， apakah kita semua sudah mengerti? 是否我们大家已经了解？ Apakah kita semua sudah tahu 是否我们大家已经知道 siapakah sesungguhnya Yesus itu? 耶稣到底是真正的耶稣到底是谁？ Kelihatan simple, sederhana, 看来是简单，很单 tapi 纯 di。luar sana ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang atau sekte-sekte atau ajaran-ajaran yang palsu, 但是如果我们去到外面的时候，然后有人问我们的时候， ketika orang itu menunjukkan banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa. 然后他们就在圣经里面拿了几节经文给我们看。 Yesus itu adalah anak Allah, berarti dia itu lebih rendah dari Allah, dia bukan Allah. 给我们看，然后解释给我们说，耶稣是神的儿子。神的儿子就是说，他比神比较低，地位比较低，就是不是平等的。 Dan juga Yesus tidak pernah mengatakan di dalam Alkitab bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ada nggak? 然后他也对我们说，耶稣在圣经里面没有说过我就是神啊。 Walaupun kita menunjukkan di Yohanes 13 ayat 13 bahwa Yesus secara tidak langsung mengaku dirinya adalah Tuhan, 虽然刚才我们所读的约翰福音第13章第13节， tetap mereka memiliki sanggahan bahwa itu bisa memiliki dua pengertian, Tuhan atau Tuan. 刚才我们所读的约翰福音第13章第13节，虽然耶稣没有亲认说他是神，但是在这里他们就是用这个经文来迷惑着我们。这里有说过是主人， Karena dalam bahasa aslinya memang memiliki dua pengertian, Tuhan yang ilahi, ya, dengan Tuan insani. 因为在别的经文就是有2个意思，就是主人是主人是就是人，我们人的这个主人，还有一个是主上帝的这个 Bagaimana 主。 kita menjawab pertanyaan seperti ini? Bagaimana kita menjawabnya? Karena setiap kita orang percaya harus mempertanggungjawabkan iman kita. 然后我们要怎样来回答他们呢？我们要怎样来解释给他们呢？ Ketika orang lain di luar sana yang belum percaya pada Yesus, kamu percaya Tuhan Yesus? Mana buktinya? Di kitab sucimu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
当那些还没相信耶稣的人问我们这个问题，你在圣经里面可以找到说耶稣说他是神呢？ Di saat itulah kita harus bisa menjawab. 就是在那个时候呢，我们会回答， Selain ini adalah penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. 因为这个是我们的责任，要对这些还没相信主的人传讲。 Tapi ini juga boleh menjadi peneguhan bagi setiap orang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan. 然后这对我们的相信主的人、基督徒的人来说，这个也是会坚固我们的信心，说耶稣就是神， Dia juga adalah Allah, 他就是上帝， pribadi kedua dari Allah Tritunggal. 就是他是三位一体的这个神。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Semoga pagi hari ini setelah kita belajar, 希望今天早上当我们在学习的时 kita 候， semua tidak akan meragukan lagi ketuhanan Yesus. 我们就不怀疑了这个神，这个耶稣 Karena 的 saya 存在， tahu 因为只有我知的， walaupun orang-orang mengaku bahwa dirinya adalah Kristen, setiap hari ke gereja, 虽然 baca Alkitab, 虽然有些人他说他自己承认他是基督徒，然后他读了圣经， tapi pengertiannya belum memadai, 但是他的了解还没有sangat rentan, 那么太深， goyah, 他的信心很容易被摇动。 mempertanyakan ketuhanan Yesus. 他在他的身上有一个疑问，就是怀疑神的存在。 Semua ayat firman tadi yang saya sudah bacakan itu semua menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. 刚才我们所读的几节经文，就是代表着证明说的耶稣就是神。 Nah, selanjutnya, 接下来， jika Yesus itu adalah Tuhan, 如果耶稣是神， apa yang harus kita lakukan? 我们要做什么呢？ Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika Tuhan Yesus kamu anggap sebagai Tuhan, 亲爱的弟兄们，如果你们说耶稣是神的话， maka kita juga harus menuhankan Yesus. 我们也是要当做耶稣就是神。 Apa arti menuhankan Yesus? 意思是什么呢？ Artinya benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, yang Itu justru- berkuasa atas seluruh hidup kita. 意思就是说，我们要当做耶稣就是我们的神，就是在我们唯一生命中的一个神。 Kalau kita menuhankan Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan segala perintahnya, melakukan kehendaknya. 如果我们说耶稣是我们的神，我们就是要行他所吩咐我们去行的这个使命。 Seperti kalau kita menuruti perintah iblis, kita itu menuhankan iblis. 比如说，如果我们去听从魔鬼的吩咐的话，我们就是成为魔鬼的人了。 Makanya ada di dalam Injil dikatakan bahwa bukan siapa yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. 因为在圣经里面有说有写着，有人这样说：主啊，主啊，不是我已经奉你的名赶鬼了，其他等等。但是如果 Bukan siapa yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. 不是他们称呼说主啊，主啊，是神属于天国的人，但是是他们来行上帝所吩咐他们去行的这个使命。 Jadi menuhankan Yesus itu atau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita itu bukan soal ritual. 所以我们说上帝神耶稣是神的话，这个不是我们只是口上说的而 Yang 已。 penting kita punya Tuhan, yang penting kita mengaku Yesus Tuhan. 反正我已经是相信上帝耶稣是神了，反正我已经是神的儿女了， Bukan hanya itu, saudara. 不是单单这样。 Tapi menuhankan Tuhan Yesus artinya seluruh hidup kita 但是如果我们称呼我们的耶稣是神的话， melakukan kehendak. 我们的一些的我们身上我们生活的行为都是要符合上帝所叫我们去做的事情的 Seluruh 使命。 hidup kita tunduk akan firman Tuhan. 我们的一切的生命，我们就是要顺服我们的 Itu 神。 bukti kita menuhankan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. 这就证明说，我们就是称呼耶稣就是我们的神。 Ada orang Kristen mengaku bertuhan. 有基督徒这样说，他是有神的， Tuhannya adalah Yesus. 他的神就是耶 Tapi 稣， belum tentu dia menuhankan Yesus. 但是不代表着他就是不代表着
他里面有耶稣， Bisa saja dia hanya sekedar beragama. 可能他只是有一个宗教，有一 Hidupnya 个， belum tentu menuhankan Yesus. 可能在他里面没有真正的把耶稣当做他的神。 Tetapi orang yang menuhankan Yesus 但是如果有一个人他是真正把耶稣当做他的神的话， adalah hidupnya yang tunduk kepada seluruh kehendaknya. 他的生活是顺服神的， Karena dia adalah Tuhan dan Allah. 因为他相信他就是耶稣就是神， Dia 他就是上 bukan 帝， manusia biasa. 他不是普通的 Dia 人， bukan hanya nabi. 他不是只单单 Dia 是 bukan 先 hanya 知， guru yang baik. 他也不是只单单是好的父子， Tetapi dia adalah Tuhan dan Allah. Yohanes 1 ayat 1. 但是他是真正的神。约翰福音第1章第1节。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, semoga firman Tuhan pada pagi hari memberkati kita semua. 亲爱的弟兄姐妹，希望今天早上的信息能够祝福我们大 Sehingga 家， setiap kita tetap kokoh di dalam mengikut Tuhan. 使到我们可以有这样坚固的心来跟随我们的上帝。 Jadi dimanapun kita berada, kita siap mempertanggungjawabkan iman kita. 无论我们在哪个地方，我们可以来就是有这个责任来坚固我们的信心。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau jaga jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Kau jaga umat-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun di luar sana yang mencoba menjauhkan mereka daripada Engkau Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kau teguhkan iman mereka Tuhan, Kau berikan mereka pengertian yang benar akan firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengenal siapakah Engkau sebenarnya. Sehingga kami tetap boleh berdiri kokoh ya Tuhan, sampai hingga akhir hidup kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Kau jaga sehingga tidak ada satupun yang terhilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh luar biasa, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau bukan hanya guru yang baik, Engkau bukan hanya nabi ya Tuhan, tetapi Engkau sungguh-sungguh Allah itu sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menuntun setiap jalan kami, menuntun setiap aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan orang lain bisa melihat hidup kami dan menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, kita lambaikan tangan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Apriyadi untuk membawa kita dalam doa persembahan. Kita berikan persembahan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu.
Dengan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu besar, hebat, dahsyat, dan ajaib dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di mana Engkau telah mempersatukan kami kembali, sekian lama kami tidak berkumpul kembali, sekarang kami berkumpul di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Tuhan, kiranya juga Engkau mencurahkan kuasa-Mu saat ini melalui persembahan-persembahan yang diulurkan oleh anak-anak-Mu, umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Baik besar, baik kecil, kiranya Engkau yang memberkatinya, membalaskan kepada setiap tangan yang mengulurkan untuk mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan. Baik yang ada di rumah juga ya Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah online, begitu juga di tempat ini di mana kami sedang memuji memuliakan Engkau. Kiranya Engkau membalaskan mereka semuanya dengan berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati usaha bisnis dan pekerjaan mereka semua pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati kesehatan mereka semuanya pribadi lepas pribadi beserta keluarga mereka semua. Turunkan tangan kuasa-Mu saat ini Allah Maha Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang mampu melakukan segala-galanya, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak sempurna menjadi sempurna, yang tidak cukup menjadi cukup. Engkau Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan segala-galanya baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya bisa dipergunakan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Memang kita harus punya satu pengertian ya yang benar tentang siapakah Yesus. Kita harus mengerti ya, karena belakangan ini banyak sekali di YouTube kalau saudara lihat ya, bahkan saya sendiri belakangan ini ada saksi Yehova yang berusaha untuk berdebat ya, berargumen dengan saya. Jadi kalau kita tidak punya dasar yang kuat, pengertian yang benar, kita tidak mengerti ya, maka kita gampang nanti disesatkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk ibadah minggu depan kita tetap lakukan seperti biasa, yaitu kita ada offline dan kita ada online jam 10 pagi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian silakan bisa memilih ya untuk mengikuti offline maupun online. Kemudian untuk persembahan khususnya yang sedang menyaksikan dari rumah bisa diberikan melalui transfer, dan kami percaya Tuhan pasti juga akan memberkati kita semua yang sudah memberikan dengan setia. Kemudian setiap hari Selasa ya kita akan mulai ibadah doa Biston jam 7 malam di gereja, dan kita mengharapkan ya bagi setiap kita ya yang punya pergumulan ya, yang punya masalah, bahkan yang sedang mungkin belum punya pergumulan pun bisa datang untuk kita sama-sama kita berdoa. Dan kita percaya pasti ya doa itu menjadi kekuatan bagi kita. Kemudian pengumuman yang terakhir yaitu bahwa hari Sabtu depan ya tanggal 2 Oktober ini kita ada kabar sukacita, yaitu pemberkatan nikah ya, yaitu saudara Tony dan Evangelis Mian ya, yang sudah kita kenal sangat lama. Mungkin kita mengundang mereka untuk bangkit berdiri ya. Ya. Dan mereka mengundang kita seluruh jemaat untuk bisa hadir di acara pemberkatan nikah nanti jam 10 pagi di gereja kita ya. Dan biarlah kita sama-sama bisa memberkati kedua pasangan ini ya, sebagai keluarga yang baru nanti. Ya, demikian pengumuman, saya serahkan ke WL. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ada
sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa. Tuhan Yesus Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kasih Tuhan. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.